Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang. Salam pertemuan dalam program Hamba Ilahi siri yang ke-189 bersama dengan saya Umar Aziz. InsyaAllah pada program ini kita akan seperti biasa membaca daripada karangan karya Imamun Nawawi ataupun nama penuh beliau Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Kitab yang kita lebih kenali sebagai Al-Adhkar An-Nawawi. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang berada di ruang komen. Syarina Osman, Norazia Mukhtar, Zaliha Kamaruddin, Ninda Anis, Zimadun, Hardi Suhaimi, Syahril Muhammad Syarif, Ummi Zaihadi, Zahra Alias, Galid Sprit, Nur Hayati Yahya, Elvira, Karimah binti Abu Bakar, Arif Taib, Safia Sapian, Zahini Wahid, Tuan Nur Rahim Syarif, Zaliha Kamaruddin, Ruziah Ma'arub, Nur Baiduri, serta Nasirun Ori, Hasiyah Nun, Nora Mat Darus, Roslina Abdullah, kemudian Kati Khairuddin, Kamiza Muhammad Amil, Rosnah Ismail, Rosnah Syarif, Aminah Hitam, Amida Rauda, Aisyah Uthman, Rosnani Kiyah, Farida Haji Ahmad, Rokiyah Mustafa, Azizah Izzah, Nurini Mustafa, Wan Nurmah, dan juga Razita Abdul Manaf, Kursiyah, Syed Ahmad, Fatimah Cik Mat, Zuraida Siddiq, Azam Kamaruzzaman, Namwafir Nur, Fatimah, Faridah Ismail, Zaila Muhammad Nur, Ramlah Dasuki, serta Abu Hasan bin Rushdi. Ahlan-ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Terima kasih kepada semua yang mendoakan. Moga-moga doa yang sama Allah kurniakan kepada sahabat-sahabat semua. Sebelum kita bermula, apa kata sama-sama kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Hari ini kita nak sambung pada muka surat yang ke-244. Muka surat 244 dan kita dah berada pada bab yang ke-17 riwayat 358. Lalu mohon sahabat-sahabat bantu catat di ruang komen supaya mempermudahkan yang baru join. Kita berada pada muka surat 244 pada bab yang ke-17 riwayat yang ke-385. Riwayat yang ke-385 bab berkenaan tentang was-was. Lalu apakah yang sepatutnya seseorang itu baca ataupun ungkapkan ketika mana selalu datang kepadanya was-was? Ini yang Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala nak bawakan, nak terangkan kepada kita. Sebab itu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bab pada menerangkan riwayat-riwayat ma yaqulu, apakah yang patut dibaca, man balia, orang yang diuji, bil waswasah, dengan waswasah.
Maka waswasah ini sama ada berkaitan tentang urusan agama ataupun pada waktu itu bukan urusan agama, sama ada penyebabnya pada waktu itu daripada dalaman, daripada dirinya, daripada nafsu ataupun daripada syaitan. Maka asal maksud waswas ini adalah pada waktu itu as-sautul khafi, suara bisikan perlahan. As-sautul khafi dipanggil sebagai waswas, dan selalunya bisikan perlahan ini ataupun pada waktu itu apa yang ada dibisik dalam hati, kalaulah ianya perkara yang buruk dipanggil waswas, dan kalaulah pada waktu itu ianya adalah perkara yang baik dikenali sebagai ilham, kata Ibnu Allan rahimahullahu ta'ala. Maka kita dah baca dah ayat Al-Quran semalam pada surah Fussilat, di mana pada ayat itu Allah perintahkan kita untuk memohon perlindungan Allah. Fasta'iz billah, maka mohonlah kamu, mintalah kamu perlindungan kepada Allah daripada syaitan. Lalu itu ayat yang kita dah baca semalam. Hari ini kita nak sambung daripada riwayat 385. Adakah sahabat-sahabat dah jumpa? Ahlan-ahlan kepada yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, dan juga tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat, insya-Allah. Lalu riwayat yang ke-385. Lalu kebanyakannya dah jumpa. Terima kasih. Lalu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال, kata Imam Nawawi, dan kami telah riwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Lalu Imam Nawawi nukilkan daripada Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Kata Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, warawahu aydan, riwayat 385 ini diriwayatkan juga oleh Imam Abu Daud dan An-Nasai. Warawahu aydan Abu Daud wan Nasai. Maka boleh tambah di situ. Imam Nawawi tulis Bukhari dan Muslim. Imam Ibnu Hajar sebut riwayat ini ada juga dalam riwayat Abu Daud dan juga Nasai. Daripada siapa? Daripada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Namanya mengikut Imam Tirmizi adalah Abdurrahman bin Sahar radhiyallahu anhu. Maka beliau berkata bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa sabda Nabi? Kita baca yang bahasa Arab. Ya'ti syaitanu ahadakum fayaqul man khalaqa kadha, man khalaqa kadha. Sabda Nabi SAW, syaitan sama ada pada waktu itu maksudnya iblis ataupun bala tentera iblis, syaitan dan lain-lain. Maka iblis ataupun syaitan akan datang kepada salah seorang di antara kalian, dan pada waktu itu meletakkan waswas, mengatakan, maka pada waktu itu dia akan meletakkan waswas, man khalaqa kadza, man khalaqa kadza, siapakah yang telah menciptakan ini, siapakah yang telah menciptakan ini. Yang ni siapa cipta? Maka kita pun jawab dalam hati kita, Allah. Yang ni siapa yang cipta? Bila datang pada waktu tu bisikan-bisikan, kita akan kata Allah, kita akan kata Allah. Kemudian sabda Nabi SAW, hatta yaqul, sehinggakan syaitan akan letakkan waswas, sama ada dalam bentuk pertanyaan tadi, siapa yang ciptakan ini, ataupun melalui cara-cara yang lain, sehingga kemuncak kepada waswas yang didatangkan oleh syaitan. Pada waktu itu syaitan akan timbulkan soalan dalam hati manusia, hatta yaqul, sebab itu kata Ibnu Allan, ay ghayah qawlihi, pada waktu itu kemuncak waswas yang iblis ataupun syaitan letakkan dalam hati manusia, supaya pada waktu itu manusia kufur kepada Allah. Manusia pada waktu itu ada waswas keraguan pada iman dia. Apakah soalan yang iblis letakkan, yang iblis pada waktu itu minta manusia untuk jawab? Maka soalannya adalah, man khalaqa rabbak, lalu siapakah pula yang menciptakan Allah? Lalu soalan dia pada mula-mula, siapa yang ciptakan ini? Siapa yang buat ini? Datang daripada mana benda ni? Dan sebagainya. Sampai satu tahap,
bila iblis ataupun syaitan nampak manusia dah mula hanyut pada waktu itu dalam was-wasnya, dalam bisikan dia, maka syaitan akan mulakan dalam hati manusia itu pertanyaan. Lalu cuba kau fikir, siapa pula yang ciptakan Allah? Itu adalah kemuncak was-was. Sebab itu sabda Nabi SAW, fa idza balagha, jika hal ini sampai kepadamu, kepadanya, nya tu maksudnya manusia. Fa idza balagha, jika hal ini maksudnya apa? Hal ini maksudnya adalah was-was tadi. Ai dzalikal khatirul qabih. Jika hal ini kita tulis dalam kurungan atasnya bisikan tadi, was-was tadi. Sabda Nabi, jika bisikan ini, jika was-was ini sampai kepadanya, nya itu kembali kepada manusia, orang yang kena was-was. Lalu sabda Nabi, bila pada waktu itu datang sahaja was-was dalam diri kamu, dalam hati kamu, maka apa yang patut kamu buat? Falyasta'iz billah, maka hendaklah kalian memohon perlindungan kepada Allah daripada syaitan. Falyasta'iz billah. Bila datangnya was-was dalam hati, perkara pertama kita belajar daripada riwayat 385 dan juga ayat Al-Quran yang kita dah baca semalam. Pada waktu itu hendaklah kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mintalah perlindungan Allah daripada syaitan. Itu yang pertama. Yang kedua sabda Nabi, wal yantahi, dan hendaklah berhenti. Lalu sabdaan Nabi pendek, tapi nak berhenti daripada apa? Maka kata Ibnu Allan rahimahullahu ta'ala, ay liyantahi anil wuqufi ma'a hadzal khatir wat tafakkur fih wa anna asyaitana innama awqa'ahu fihi raja'a an yaqifa ma'ahu wa yatamakkana fi nafsih. Maka hendaklah berhenti. Nak berhenti daripada apa? Berhenti daripada memikirkan was-was tadi. Berhenti daripada memberi perhatian kepada was-was tadi. Berhenti daripada terlalu banyak ingat tentang was-was tadi. Maka ini adalah cara yang kedua untuk mengelakkan was-was. Cara yang pertama untuk mengelakkan was-was adalah dengan pada waktu itu kita memohon perlindungan Allah. A'udzubillah. Dalilnya riwayat Bukhari Muslim dan juga ayat Al-Quran surah Fussilat yang kita dah baca semalam. Maka itu yang pertama, mohon perlindungan Allah. Kerana syaitan pun adalah makhluk Allah. Iblis pun adalah makhluk Allah. Sebab itu bila kita bersama dengan Allah, Allah ingatkan innasyaitana kana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ayat dia sebentar, inna kaidasyaitan kana dha'ifa. Dalam surah An-Nisa ayat 76. Dalam surah An-Nisa ayat 76 Allah sebut bila manusia itu bersama dengan Allah, syaitan punya tipu daya ini sangat lemah. Bila kita bersama dengan Allah, maka perkara pertama yang kita kena buat bila ada was-was, minta perlindungan Allah. Yang kedua, Nabi ajar tadi, wal yantahi, pendek je. Terjemahannya adalah wa dan. Lam itu memberi makna dan, wal, dan hendaklah. Yantahi, berhenti. Apakah maksud berhenti? Lalu para ulama hadis terangkan, berhenti daripada fikirkan tentang was-was tadi. Berhenti daripada memberi perhatian kepada was-was tadi. Berhenti daripada melayan was-was tadi. Maksudnya apa orang yang ada was-was kena buat? Dia kena pada waktu tu lawan. Waktu tu kena lawan. Kalaulah contoh dia ada was-was pada waktu itu, anggota tangan ni dah basuh ke belum? Dia kena berhenti layan. Dia mesti cakap dengan dirinya, dah basuh. Kalaulah dalam solat pada waktu itu dia was-was, kalau yakin dengan kentut maka batal. Tetapi was-was, ini batal ke tak? Ini batal ke tak? Ini batal ke tak? Kentut ke tak? Maka pada waktu tu dia kena cakap dengan diri dia, dalam hati dia, tak, aku tak kentut, tak batal. Apa yang ada pada bisikan, hendaklah dia jangan beri perhatian. Apa yang ada pada was-was tadi, hendaklah dia tinggalkan. Dan ini sebenarnya antara sabdaan Nabi yang sangat powerful. Sebab itu seseorang yang ada was-was, dia jangan layan. Maka lama-kelamaan akan hilang. Sebab kalaulah pada waktu itu dia layan, akan jadi lagi teruk. Syaitan akan jadi lebih suka, akan mengganggu dia. Bila dalam solat, pada waktu tu was-was, kentut ke tak? Padahal tak yakin. Yang mana dalam hadis kita dah belajar, hanya bila yakin batal solat. Tetapi was-was, maka pada waktu itu hilang khusyuk.
Ketika mana dalam wuduk was-was berapa kali dah basuh ke belum? Maka pada waktu itu menjadikan pembaziran pada air. Maka daripada sini kita nampak hendaklah pada waktu itu sabda Nabi wal yantahi, berhenti daripada memikir, melayan, memberi perhatian kepada was-was tadi. Maka ini dah dua, nanti ada yang ketiga, bahkan ada yang keempat dan sebagainya. Kemudian sabda Nabi SAW dalam riwayat yang lain dalam kitab As-Sahih. Lalu kitab As-Sahih di sini kata Imam Ibn Hajar adalah riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat Bukhari dan Muslim juga. Cumanya perkataan dia sedikit penambahan. Lalu ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Imam Ibn Hajar, riwayat yang berikut ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Nasa'i. Lalu dalam riwayat yang lain dalam kitab As-Sahih, kita boleh tambah di situ Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dan juga Nasa'i. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Banyak orang yang mana ada masalah was-was, tak banyak, ada sebahagian. Lalu kadang-kala dia tak tahu apa nak buat. Maka sebenarnya tajuk ini sangat penting. Tajuk tentang was-was yang Imam Nawawi bawa ini sangat penting. Maka bantu untuk share, kongsi dan juga sebarluaskan. Maka Nabi dah ajar dua benda tadi. Pada riwayat 385 dan juga kepada ayat surah Fussilat ayat 36 tadi. Maka hendaklah baca a'udzubillah, minta perlindungan Allah daripada gangguan syaitan, dan yang kedua jangan layan, abaikan was-was tadi, abaikan, tinggalkan. Seterusnya sabda Nabi SAW, la yazalun nasu yatasaaluna hatta yuqal hadza khalaqallahu al-khalq faman khalaqallah faman wajada fi dhalika shay'an falyaqul amantu billahi wa rusulih. Sabda Nabi SAW, manusia akan selalu tertanya-tanya. Manusia bertanya dengan siapa? Pandangan yang paling kuat, manusia akan bertanya-tanya sesama sendiri. Syaitan letakkan was-was dalam hati dia, lalu dia saling bertanya antara satu sama lain. Apa yang akan dia tanya? Hadza khalaqallahu al-khalq. Allah telah ciptakan makhluk. Faman khalaqallah. Lalu siapakah yang telah ciptakan Allah? Maka ketika mana adanya was-was dalam hati, maka pada waktu itu manusia akan bertanya sesama sendiri, siapa yang ciptakan Allah? Siapa yang ciptakan Allah? Tapi sebenarnya bisikan itu datang bermula daripada syaitan. Makna yang kedua, manusia saling bertanya. Maksudnya pada waktu itu adalah at-tasa'ul baina syaitani wal ins. Pertanyaan itu berlaku di antara syaitan dan manusia. Syaitan tanya kepada manusia, ataupun pada waktu itu manusia bila dah ada was-was tadi, dia pun tanya balik kepada syaitan, siapa yang ciptakan Allah? Itu adalah kemuncak kepada dahsyatnya was-was. Dia akan mula was-was, siapa yang ciptakan Allah? Lalu merosakkan akidah dia, merosakkan kepercayaan dia. Maka Nabi SAW ajar bagaimana nak selamat daripada was-was ini. Faman wajada min dhalika syai'a. Maka sesiapa yang mendapati hal demikian, maksudnya was-was tadi, falyakul, maka hendaklah dia mengucapkan, nak baca apa? Amantu billah wastaqim. Lalu ini yang ketiga. Yang pertama tadi hadis 385 kita dah baca, beserta nombor 2 yang kedua, abaikan, tinggalkan. Yang ketiga kita belajar pada hadis ini, iaitu bila adanya was-was, kuatkan balik iman kita, kuatkan balik hati kita, kuatkan balik kepercayaan kita, kuatkan balik pada waktu itu hubungan kita dengan Allah. Bagaimana? Antaranya sebut pada hati kita, amantu billah, aku beriman kepada Allah, wa rusulih, dan para rasulnya. Dan berapa kali nak baca perkataan amantu billahi wa rusulih? Maka dibawakan riwayat 386. Kata Imam Nawawi, kami riwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wajada min hadzal waswasi falyakul amanna billahi wa birusulihi thalatha. Barang siapa yang pada waktu itu mendapati adanya rasa was-was, hendaklah dia mengucapkan,
kami pun boleh, macam riwayat Ibnu Sunni amanna, aku pun boleh, macam riwayat yang sebelumnya amantu. Kami beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Berapa kali kena sebut? Sebanyak 3 kali. Sabda Nabi SAW, fa inna dhalika yadhhabu anhu, kerana bila seseorang itu kuatkan iman dia, kuatkan kepercayaan dia, kuatkan hubungan dia dengan Allah, maka itu akan menjadikan was-was tadi hilang. Maka daripada 3 riwayat ini, dah 3 benda kita belajar untuk menghilangkan was-was. Yang pertama, pada waktu itu istihbabut ta'awudz, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Yang kedua, jangan beri perhatian kepada was-was tadi, abaikan, jangan difikirkan. Yang ketiga, pada waktu itu adalah ucapan amantu billahi ataupun amanna billahi wa rusulih ataupun adba wa bi rusulih, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya dan utusannya. Maka inilah 3 perkara yang pada waktu itu boleh menguatkan iman, boleh pada waktu itu menghilangkan was-was. Ini 3 benda. Kemudian riwayat yang ke-387, adakah jelas? Mohon komen jelas kalaulah sahabat jelas, supaya kita boleh pergi kepada yang seterusnya. Adakah sahabat-sahabat jelas? Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Boleh ke saya teruskan? Panjang lagi bab ni. Boleh ke saya teruskan? Lalu ada yang kata jelas. Terima kasih atas maklum balas. Okey. Seterusnya pada riwayat 387. Ahlan-ahlan, terima kasih. Pada riwayat 387, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kami riwayatkan dalam Sahih Muslim, kata Imam Ibnu Hajar, riwayat 387 ini ada juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musannafnya, oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya. Lalu sahabat-sahabat boleh tambah riwayat Ibnu Abi Syaibah dan juga riwayat Imam Ahmad. Daripada siapa? Daripada Uthman bin Abil As. Sahabat ni kita jarang dengar. Uthman bin Abil As. Siapakah beliau? Uthman bin Abil As kita boleh tengok Ibnu Allan dah terangkan dalam kitab Futuhatur Rabbaniyah, dan ini yang nukilan yang sama daripada kitab Futuhatur Rabbaniyah pada nota kaki 132. Maka pada nota kaki 132, Uthman bin Abil As Al-Thaqafi At-Taifi, maksudnya daripada penduduk Taif, daripada Banu Thaqif. Adakah sahabat-sahabat jumpa? Nota kaki 132. Maka apakah kisah beliau? Maka beliau telah berbai'ah kepada Nabi bersama dengan rombongan yang datang daripada Taif. Pada penghujung usia Nabi, banyak rombongan yang datang daripada seluruh benua tanah Arab yang kita dah baca dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Bila? Pada tahun 9 Hijrah. Lalu Nabi SAW pada waktu itu suka dengan dia, gembira dengan dia. Maka Nabi telah lantik Uthman bin Abil As pada waktu itu sebagai Gubernur Taif. Nabi lantik dia sebagai Gubernur Taif. Padahal dia usia sangat muda, awal 20-an. Dia yang paling muda, dan pada waktu itu Nabi lantik dia sebagai Gubernur Taif. Dia juga dilantik untuk menjadi Gubernur Taif pada zaman Khalifah Abu Bakar. Dan kemudian pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, Umar bin Khattab lantik dia untuk menjadi Gubernur di wilayah Oman dan juga Bahrain. Ini dia Uthman bin Abil As radhiyallahu anhu. Walaupun usianya sangat muda, tetapi ketika mana Umar bin Khattab tengok Nabi percayakan dia, maka Umar bin Khattab pun percayakan beliau. Beliau meriwayatkan lebih kurang 9, beliau meriwayatkan lebih kurang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, 19 hadis, dan 3 daripada 19 hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sedangkan Imam Bukhari tak ada riwayatkan apa-apa hadis daripada Uthman bin Abil As radhiyallahu anhu. Bahkan sebenarnya bukan saja Imam Muslim, Imam hadis yang 4, Imam Sunan yang 4, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, mereka pun meriwayatkan hadis daripada beliau. Kemudian beliau pindah ke Basrah dan meninggal dunia pada zaman pemerintahan Khalifah
Muawiyah pada tahun yang ke-51 Hijrah. Inilah sahabat Uthman bin Abil As radhiyallahu taala anhu. Lalu beliau meriwayatkan bahawa beliau mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, wahai Rasulullah, ya'ti syaitan datang kepadaku, dan pada waktu itu syaitan merosakkan solatku. Kata Uthman bin Abil As, syaitan telah menjadi penghalang antara aku dengan solatku dan bacaanku. Apakah maksud syaitan jadi penghalang? Nota kaki 133, iaitu menjadi penghalang antara aku dan untuk aku dapat kesempurnaan solat. Maka pada waktu itu syaitan ganggu bacaanku dan meletakkan was-was sehingga hilangnya perkara yang sangat dituntut dalam solat, iaitu khusyuk. Maka dia mengadu pada Nabi Uthman bin Abil As radhiyallahu anhu. Maka bila Nabi SAW dengar Nabi sebut, oh ini syaitan yang memang kerja dia itu je. Sabda Nabi, "Dzalika syaitan yuqalu lahu khinzab." Cara baca pertama khinzab. Cara baca kedua khanzab. Cara baca ketiga khinzib. Ada 3 cara baca, bahkan ada 4. Baris depan pun ada khunzab. Lalu ada 4 cara baca. Kejap lagi Imam Nawawi akan terangkan dan Ibnu Allan pun terangkan. Lalu syaitan yang kerja dia ganggu waktu solat ni, pada waktu tu dia memang tugas dia ganggu waktu solat je. Itu dia punya task, itu dia punya tanggungjawab. Dan Nabi sebut nama dia. Pada waktu itu sama ada nama dia khinzab ataupun kha dengan zai baris bawah khinzib, ataupun pada waktu itu kha dengan zai baris atas khanzab, ataupun dengan dhammah iaitu khunzab. Tapi yang baris depan kha ni paling lemah. Maka Nabi SAW, apakah maksud khinzab? Khinzab maksudnya pada waktu itu adalah al-jaryu alal fujur, banyak mengajak kepada kejahatan. Maka sabda Nabi SAW, فَإِذَا أَحْسَسْتَهْ, maka bila engkau merasakan datangnya syaitan ini, dia letak was-was, dia mula ganggu rakaat beginilah, dia mula ganggu engkau tadi lupa baca ni lah, dia mula ganggu untuk kita khayal dalam solat lah, macam-macam kerja dia. Maka pada waktu itu sabda Nabi SAW, "Fata'awwadh billahi minhu", maka hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah daripadanya. Minta, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebut dalam hati, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ataupun kalaulah pada waktu tu nak sebut pada lidah, perlahan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian sabda Nabi, watful, dan buatlah isyarat ludah, ala yasarika thalatha, ke arah kiri kamu sebanyak 3 kali. Maka ini perbuatan yang keempat yang Nabi ajar. Bahawa ketika mana kita dah belajar 3 perbuatan pada 3 hadis yang lalu, perbuatan yang keempat bila ada was-was, selalu buat isyarat ludah ke arah kiri bila baca a'udzubillah. Berapa kali? 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 3 kali. Lalu kenapa arah kiri? Sebab itu adalah arah yang pada waktu itu arah yang tak baik. Syaitan selalu datang daripada arah kiri. Dan kemudian 3 kali kenapa? Nak menggambarkan mubalaghah, nak menggambarkan takkid, penekanan. Lalu ini amalan yang keempat, buat isyarat ludah arah 3 kali. Tapi pastikanlah tak ada orang. Ini tak pasal-pasal ada orang, kita buat isyarat ludah kat dia. Lepas tu kita punya isyarat ludah pun bukanlah isyarat ludah, siap keluar package dengan air liur dia sekali. Habis tak pasal-pasal. Orang tu tengah solat, bukan sekadar hilang khusyuk, dia siap batalkan solat pada waktu tu untuk kerjakan kita. Kita pada waktu tu, kena ludah ni, what full. Terjemahan dia pun sebut ludah. Padahal ada beza perkataan tafal dan juga perkataan yang lain. Terjemahan sebut ludah, padahal dalam kurungan pada waktu itu adalah isyarat ludah. Maka pada waktu itu ludah, dia pun ludah dalam solat tu juga dia ludah 3 kali pula tu. Pui, kena pipi dia. Kali kedua, kali pertama dia kena, orang ni mungkin tersilap ni. Kita ludah kali kedua, dia pun pada waktu tu kejap lagi pas solat kena dia. Bila dah ludah kali ketiga, maka silap-silap orang sebelah tu batalkan solat, dan pada waktu itu kita kena kerja. Lalu sebab itu watful sama ada pada waktu itu adalah selepas daripada solat, ataupun kalaulah dalam solat
maka pada waktu itu tidak melakukan pergerakan yang besar, sekadar pergerakan yang kecil, mengalihkan kepala, pada waktu itu tidak membatalkan solat, badan kena jaga, maka yang afdalnya adalah luar daripada solat. Pada waktu tu kita isyarat ludah 3 kali. Maka ini adalah perbuatan yang keempat. Seterusnya Imam Nawawi mendatangkan apakah cara baca khinzab yang betul. Nak baca nama syaitan ni macam mana? Maka pada waktu itu tak habis lagi hadis, Uthman bin Abdul As berkata, aku lakukan seperti mana yang Nabi ajar dan Allah menghilangkan gangguan tersebut daripadaku. Allah menghilangkan gangguan tersebut daripadaku. Lalu ini amalan yang keempat. Pada waktu itu bila baca a'udzubillah, isyarat ludah ke arah kiri sebanyak 3 kali. Ini amalan yang keempat, dan lain-lain amalan kalaulah sahabat-sahabat baru join, nanti boleh tengok kepada nota kaki yang dikongsikan di atas. Kemudian bagaimana cara nak baca nama syaitan ni? Tak boleh baca salah, nanti mengamuk syaitan tu. Lalu apakah cara nak baca nama syaitan ni? Taklah syaitan tu mengamuk. Syaitan tu tak kisah pun. Syaitan tu tak kisah kita baca nama dia salah. Maka apakah nama syaitan yang ganggu dalam solat? Maka daripada riwayat Imam Muslim ini kita boleh tahu nama syaitan ini adalah khinzab. Sebab itu kata Imam Nawawi, khinzab boleh dibaca dengan huruf kha. Apakah baris huruf kha? Nanti Imam Nawawi terangkan. Kemudian nun yang mati dan zai berbaris atas. Nun mati, zai baris atas. Para ulama berbeza pendapat tentang baris huruf kha, sama ada baris atas lalu khanzab ataupun baris bawah khinzab. Kena tambah di sini wa bikasri zai aidan, dan juga kha dan zai baris bawah khinzib, seperti mana yang ditegaskan oleh Ibnul Jauzi. Yang ketiga ni kena tambah, sebab ketiga ni tak ada. Khinzib pandangan Imam Ibnul Jauzi, kata Ibnu Allan. Dan kedua-dua ni benar. Nak baca khinzab boleh, nak baca nak baca khanzab pun boleh, nak baca khinzib pun boleh, pandangan Ibnul Jauzi. Ada juga yang memilih baris depan khunzab, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Athir dalam kitab Nihayatul Gharib. Namun yang benar adalah 3 pendapat pertama tadi. Khanzab, khinzab dan juga khinzib. Ini nama syaitan. Lalu janganlah pula kita namakan anak kita macam tu. Nak nama anak yang lain. Pada waktu tu bila buka azkar tak baca pula terjemahan, dia baca yuqalu lahu khinzab. Nama ni ada dalam hadis, nama ni. Maka pada waktu tu pakat letak nama anak tu khinzab ataupun khanzab ataupun khinzib, semata-mata kerana nak nama yang berbeza, nama yang tak ada pernah orang letak, nama yang wow. Dan kemudian dia baca hadis, dia tak baca terjemahan pula. Maka jangan letak nama anak khanzib ataupun nama syaitan. Ini nama syaitan. Okey, seterusnya riwayat 388. Kata Imam Nawawi, kami riwayatkan dalam Sunan Abu Daud dengan sanad yang baik daripada Abu Zumail. Siapakah nama Abu Zumail? Nama Abu Zumail, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, namanya adalah Simak bin Walid Al-Hanafi. Namanya adalah Simak, sin mim alif kaf, Simak bin Al-Walid Al-Hanafi, nama Abu Zumail. Dia berkata, aku telah bertanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, apa yang ada dalam hatiku ni? Dia mengadu kepada Abdullah bin Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, dalam hatiku ni ada sesuatu dalam hati aku. Maka pada waktu itu Abdullah bin Abbas pada waktu itu bertanya, apa yang engkau rasakan? Apa yang ada dalam hati? Ahlan-ahlan kepada yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas dan juga tag rakan-rakan yang lain. Maka pada waktu itu kata Abu Zumail, demi Allah aku tak akan memberitahu. Dia malu nak beritahu. Dia kata aku tak nak cakap apa yang ada dalam hati. Tapi Abdullah bin Abbas kenal anak murid dia, sahabat dia. Kata Abdullah bin Abbas, apakah ada keraguan syak? Adakah dalam hati kamu ada syak, ada keraguan, ada was-was? Maka pada waktu itu Abdullah bin Abbas tertawa, dhahika, tertawa, tersenyum. Abdullah bin Abbas tersenyum. Dia kata, kamu ada was-was ni, sebab itu kamu nampak begini.
Kemudian kata Abdullah bin Abbas, tidak ada orang yang selamat daripadanya. Memang syaitan kerja dia letak was-was pada hati manusia. Cumanya tugas kita adalah nak protect hati kita, nak jaga hati kita supaya tidak memberi perhatian kepada was-was tadi. Maka pada waktu itu Imam Abdullah bin Abbas membacakan firman Allah, fa in kunta fi syak mimma anzalna ilaik fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik laqad ja'aka al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Oleh sebab itu, sekiranya engkau, ini dalam bentuk contoh kalaulah engkau wahai Muhammad merasa syak, Nabi tak syak. Ini sekadar kata para ulama ka'annahu qil fa in waqa'a dhalika syak mathalan. Maka contoh firman Allah, oleh sebab itu sekiranya, maksudnya bukanlah Nabi syak, sekiranya. Lalu janganlah pula kita ingat Nabi ada was-was, Nabi syak. Sekiranya engkau wahai Muhammad merasa ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka bertanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu, kerana mereka mengetahui kebenaran kebenaran Al-Quran dan kebenaran kerasulan kamu. Sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran daripada Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau menjadi daripada kalangan orang yang syak. Maka apakah yang Abdullah bin Abbas nak cuba bawa daripada ayat ini? Yang Abdullah bin Abbas nanti beliau akan terangkan muka surat 246. Sebab itu kata Abdullah bin Abbas, apabila engkau merasa ragu-ragu dalam hati, maka bacalah perkataan ini, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Allah lah yang awal dan yang akhir, Allah lah yang zahir serta yang batin, dan Allah lah yang maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Maka daripada ini Abdullah bin Abbas cuba nak terangkan bahawa seperti mana ayat Al-Quran sebut, laqad ja'akal haqqu min rabbik, sesungguhnya telah datang perkara yang benar daripada Tuhanmu. Bila kita dapat pada waktu itu hubungan antara kita dengan Allah, fala takunanna minal mumtarin, janganlah menjadi orang yang ragu. Dan bagaimanakah kita nak kuatkan balik hubungan kita dengan Allah, yakin kita dengan Allah? Maka pada waktu itu bacalah zikir ini. Aisyah Sabrina buat apa tu? Aisyah Sabrina, sini tengok. Kenapa Aisyah Sabrina? Oh, lapar. Okey, lapar. Saya ingatkan apa, ada macam bayang-bayang kecil lalu kat depan. Sebab semua orang kat atas. Tiba-tiba ada bayang-bayang kecil lalu pelan-pelan, sebab dia tahu saya tengah buat live, lalu pelan-pelan. Lepas tu bergerak-gerak roti dengan gardenia punya coklat tu. Rupa-rupanya dia lapar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya ingatkan apa tadi? Okey. Lalu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu ini yang kelima. Perkara yang kelima bila ada was-was adalah baca huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Maka ini yang kelima, amalan yang nak kena buat, yang kelima. Lalu tadi a'udzubillah. Kemudian yang kedua, abaikan, jangan beri perhatian. Yang ketiga, amantu ataupun amanna billahi wa rusulih ataupun wa birusulih. Yang ketiga, bila baca a'udzubillah, isyarat ludah ke arah kiri sebanyak 3 kali. Yang keempat, dan ini yang kelima, pada waktu itu baca huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Riwayat yang ke-389 kita sambung esok insya-Allah. Lalu ada beberapa lagi yang Imam Nawawi nak bawakan, antaranya kena gembira. Bila was-was ni kena gembira. Syaitan dia tak suka orang yang gembira. Kerana dia serang hati. Hati yang pada waktu itu resah dan gelisah memang dia suka. Maka nanti kita akan sambung esok insya-Allah. Riwayat 389 kita akan sambung esok. Mudah-mudahan bermanfaat.
mudah-mudahan Allah pelihara kita, hati kita daripada was-was, daripada syak, daripada keraguan. Kita hendaklah jaga hati kita dan isinya dengan keyakinan. Kepada yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, kongsi dan juga sebar luas. InsyaAllah pada malam ni kita akan bersama di Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Jemput sahabat-sahabat nanti di Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Kepada yang mana dah biasa join, mohon sharekan Telegram channel, saya sharekan kejap, Kuliah Umar Aziz, kerana ada perkongsian yang kita tak kongsikan di Facebook page, iaitu kisah berkenaan tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumpa lagi. Kepada sahabat-sahabat yang ingin untuk membuat pembelian kitab Al-Azkar, boleh tekan link yang berada di ruangan komen. Kepada sahabat-sahabat yang mana berkelapangan, kita jumpa malam nanti insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.